Itu kita panggil personality. So, bila kita nak bantu seseorang tambah baik image dia, saya akan bermula dengan kenal di mana dia berada sekarang. So kita panggil dia personality. So katakanlah dia seorang yang simple. Natural tadi orang yang simple, straightforward, sukakan benda yang comfortable. Katakanlah begitu. Kalau kita tak faham personality dia, when you want to help them, image consultant nak bantu dia tambah baik image dia, jadikan dia contoh saja, jadikan dia macam personality orang lain, a bit more dramatic. Tak sesuai, dia takkan bertahan lama dan akhirnya dia serabut, putus akhirnya asa. dia tak nak buat. Dia rasa benda ni complicated. So we start from understanding personality. So personality asasnya ada 4. Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Hiasan Mawadah dan Langkah Studio. Alhamdulillah, saya berbaju coklat. Dan saya sengaja hari ni 25 episod tak pernah pakai songkok kopiah. Saya ada isu tentang songkok Rahmat. Sebab saya pernah bawa Rahmat dekat satu butik. Kita ambil songkok Mat, anak aku. Bila dia pakai, dia kata macam UMNO. Saya tak tahu kenapa songkok digabungkan dengan UMNO. Lebih tepat lagi saya kata macam UMNO ceras. Tak, saya tak ada masalah dengan songkok. Cuma saya perasan wajah saya tak sesuai songkok. Tak, wajah dia tak sesuai macam tu. Dan bila cakap pasal wajah dan songkok, kopiah ke serban ke, kita bawa perunding image. Yes. Kali ni kita episod dah ke dekat-dekat 30 episod dah, baru kita nak cerita pasal image. Maksudnya minta maaf lah yang komen kata tak sesuai lah, Piomin pakai ni, Piomin pakai ni. Kami peduli apa? Peduli apa? Ini podcast kita. Cuma kali ni kita menghormat keilmuan dan kematangan ilmu Puan Mary Ann. Selamat datang bersama kita Puan Mary Ann. Ini antara produk image yang sangat-sangat orang kata demand dia tinggi lah. Tinggi. Dari segi peringkat kerajaan ataupun peringkat swasta, semua yang ada peluang. Kalau masjid kampung pun kalau boleh, kalau boleh nak juga dapat kursus, nak dapat knowledge juga daripada Puan Mary Ann kita. Anda boleh pergikan. Cuma makcik-makcik habis bergaduh nanti. Apa dia? Bergaduh lah kalau Puan Mary Ann betulkan dia ini, betul ini. Dia ada batasan lah. Dia ada cara lah. Macam mana kalau nak dapat kat sini kita boleh tengok lah. Sebab Puan Mary Ann ni dia aktif kongsi dekat dalam Facebook dia. Sekarang ni ada 117,000 followers. Wow, Masya Mary Allah. Ann, Puan Mary ada gambar dia, ada gambar bunga ros. So boleh tengok kat situ lah. The image consultant, trainer, career coach dan sebagainya. So jom kita nak bersama dengan Puan Mary Ann hari ni. Apa khabar Puan? Khabar baik. Alhamdulillah. Ni soalan paling simple lah. Simple ya? Paling simple. Betul ke nama Mary Ann tu? Ke nama pena? Nama betul Nama Mary Ann? IC, yes. Nama So IC. N tu A-N-N. Actually Mary, M-A-R-Y-A-N-N-I, Mary Annie. Boleh Annie. Tapi kalau orang panggil Mary Ann, etiketnya kita tak membetulkan mana yang sedap. Tak apa. It's okay je, fine je. Okay, I'm fine with it. Lembut je suara. Tak macam kau min petai. Yelah, lain kan. Apa-apa mana ni orang image. Sebab percakapan tu, Tengok. bahasa kita, Tengok duduk macam ni. bahasa tu menunjukkan image. Ya. Macam saya dengan awak ni tercalar image. Okay, baik. Sempat lagi. Sempat lagi. So Sempat Puan lagi. Mary Yeah. Puan Mary. Boleh. Puan Mary, terus. Baik Puan Mary, soalan paling basic saya rasa pun dah banyak ada orang yang belajar dan mengajar hal ni pasal kulit. Apa itu kulit yang sihat sebenarnya? Ada orang cakap putih melepak kulit sihat, ada kata nampak urat hijau tu itulah sihat ataupun cantik. Sebenarnya kulit sihat ni macam mana? Kulit yang sihat adalah kulit yang berfungsi dengan baik. Oh, macam mana? Simple kan? Yes. So tak ada kaitan dengan tona kulit pun sebenarnya. Tona kulit, okay. So masalah kepada, I wouldn't say everyone, saya tak akan kata everyone, but ada segelintir. Baik. Tetapi kerana segelintir ni boleh dikatakan ramai juga, menganggap putih itu adalah, cerah itu adalah cantik. Kalau ten macam tuan di depan ini, dia risau. 10 tu maksudnya Piomin 10? Dia Oh, dia 10 tu bukan 10 kan? 10. Ten tu dia macam hampir ke gelap. Betul kan tadi? Terbakar toasted macam toast macam roti pula. dia ada roti bakar macam roti bakar kaya. Manis juga Oh, jadi macam ni orang Facebook saya cakap dia gelap-gelap macam nak ke maghrib. InsyaAllah tak isyak lah. Tak isyak. Kalau isyak tu macam mana? Black. Risau saya dengan soalan But you are fine. You are fine. So kulit Betul ni kan coklat berbeza. Saya gelap sikit daripada Rahmat. I can see that. Yes. It's not an issue of skin tone. Kulit yang sihat bukan isu skin tone. Kulit yang sihat bagi saya senang je. Kulit yang berfungsi dengan baik. So kerja kulit tu apa? Kerja kulit tu. Sebab itulah kan salah satu usaha yang saya buat. I created a skincare channel.
di YouTube pada tahun 2019. Puan Mary menjual skincare? Tidak langsung. Tidak ada. Saya tidak maksudnya? ada skincare product. Jadi skincare channel saya untuk? ada skincare education channel Masya Allah. di YouTube. Baguslah. Ya, dengan 300,000 subscriber. Subhanallah. Pada Dan kita belum subscribe. belum ya, haruslah ditekan. Bak tu kulit kau rosak gitu. So saya dapati the reason why, kembali kepada soalan tu tadi, the reason why saya memulakan channel itu apabila saya dapati kebanyakan orang bila nak beli skincare produk, soalan yang dia tanya adalah yang mana boleh cerahkan kulit dia. Ya, soalan yang baik adalah yang mana boleh jaga kulit saya. Baik. Yeah, so I started the channel, YouTube channel tu dengan soalan yang mana mesti kenal kulit dulu. Kenal kulit. Ya, kena kenal dulu. Ada orang bila sebut kulit yang sihat, 10 daripada orang yang kita jumpa, lebih kurang lah ya, mungkin ada 2 akan ada kulit yang normal. Kulit yang normal. Kulit yang normal maksudnya minyak dia tak terlalu berlebihan, kering sangat pun tidak. Dia just nice. Hanya 2 daripada 10. Ya, hanya kalau 20%, 10%, 20%. Dan golongan begini, kalau kita tanya mereka apa rahsia kulit yang cantik, biasanya dia akan sebut, mungkinlah kan yang atas dengan nada bergurau, dia akan sebut ambil uduk je. Pernah dengar orang sebut macam tu kan? Biasa gurau gitulah. Biar ambil biasa gurau gitu. Tak pakai apa-apa, ambil uduk je. Saya faham konteks kenapa dia kata begitu. Memang orangnya biasanya tak perlu pakai apa-apa. Tuhan jadikan kulitnya semula jadi sihat. Apa itu sihat? Kadar penghasilan minyak dia mencukupi untuk seluruh mukanya. Genetically. Exactly. So if the skin is too oily, saya mempunyai kulit yang sangat berminyak. Puan Mary. Yes, I myself. Minyak RON berapa? RON 97 ke 95? Lagi tak dapat kat sini, kena import. Maksudnya sebum, it's called sebum kalau dalam. Dia ni kalau jumpa dia jadi macam tu lah dia. Dia macam tu. Saya lagi risau kalau dia betul. Dia kalau dia betul kalau dia betul saya lagi risau. Dia kalau mengenali dia betul tu dia gila tu sebenarnya. So kalau minyak itu berlebihan, minyak ni Tuhan jadikan kulit kita ni mempunyai bahan melembapkan kulit semula jadi. Namanya sebum lah. Sebum, ya. Sebum ni dihasilkan oleh kelenjar minyak pada dasar kulit. So ramai orang tidak faham fungsi minyak ni. Ramai orang nak hapuskan minyak itu. Minyak itu adalah pelembap semula jadi. Alright, untuk kulit kita. So tapi Allah jadikan mestilah bersebab. Ada kulit yang berlebihan minyaknya, saya lah. Jadi usaha saya menjaga kulit saya, memastikan minyak berlebihan tu ditanggalkan. Supaya yang tinggal mencukupi untuk menyihatkan kulit wajah. Itulah kulit yang sihat. Kalau ada orang pula dia ada kekeringan. Kadar penghasilan semula jadi minyak kulit dia, sebumnya sangat kurang. Jadi dia menghadapi kulit yang merekah, mudah sensitif. Dia memerlukan minyak tambahan daripada mana? Produk pula. Yes. Jadi dia perlu produk untuk menambah minyak pada muka dia, menambah pelembap. Soalan. Ya. Ada tak test yang ringkas kalau penonton podcast kita mungkin saya rasa pergi klinikal lah, tapi test ringkas untuk tahu kita ni kulit minyak ke kurang macam mana? Sangat ada. So nasihat saya buat ni hari Sabtu dengan hari Ahad lebih afdal. Kenapa tu? Afdal bukan Jumaat? Tak ada, sebab hari lain dia bekerja. Mungkin aktiviti ni akan diganggu oleh apa-apa kerja. Kalau di rumah senang. So selepas cuci muka, ya pagi-pagi cuci muka, jangan pakai apa-apa. 2 jam ke 3 jam kemudian ambil tisu muka. Tisu biasa, tisu muka ya. Yang dalam kotak tadi saya nampak dekat dalam tisu biasa tu. Bukan kapas ke apa bukan? Ya tak. Tisu muka ya. Bukan tisu gulung dapur itu tisu jamban nama dia. Tisu muka kalau dia tebal sangat mungkin kena pisahkan. Sometimes dia 2 ply apik tu. So pisahkan dia. Ya, bila pisahkan, so letak dekat dahi satu keping, letak pipi dekat dagu. So letakkan sekejap, tekap, kemudian tengok mana yang ada minyak. Bertumpuk. Ya, bertumpuk. Kalau minyak tu dahi ada, pipi ada, dagu ada, hidung ada, maka mukanya cenderung meminyak. Padahal baru 2-3 jam lepas dicuci. Kalau tak ada langsung, ya lepas letak tisu tu pun jatuh. Kering sangat pula. Kering sangat. Dan pada masa yang sama dia rasa tegang kulit dia. Dia tak biasa, tak pakai moisturizer ataupun pelembap kan. Jadi itulah isu dia. Bila kita sebut penjagaan kulit, asasnya adalah kembali pada apa sifat semula jadi kulit. There's nothing to do with kecerahan. Cerahan ni bagi saya dia adalah sesuatu yang
dari sudut marketing lah ya. Ada penjual produk, dia perlu ada satu kita panggil sasaran goal. Okay. So selalunya dia letakkan goal tu kecerahan yang menjadi impian semua orang lah. Sebab mudah diukur. Ya, nampak beza dia. Padahal sihat ni susah nak diukur. Ya, saya kulit berminyak ini cenderung berjerawat, tapi alhamdulillah sepanjang saya mempunyai kulit berminyak, saya sangat kurang berjerawat. Saya jaga dengan baik. Itulah usaha saya. Kalau tak betul, mudahlah berminyak akan cenderung berjerawat. Tadi Puan cakap bila kita letak tisu bertumpuk itu berminyak. Melekat. Tisu tu melekat. Yang sihat macam mana kalau tak tisu tu? Ya, dia tak rasa tegang. Tisu dia ada minyak tapi tidak setumpuk yang banyak. Sikit. So you still need the oil, remember? So kita masih memerlukan minyak tu untuk melembapkan kulit secara semula jadi. Baik, Puan Mary. Saya kalau sebut pasal penggunaan produk ni, bagi saya sejujurnya saya pun tak ada lah. Saya rasa Rahmat pun tak ada kot. Tak ada. Penggunaan muka kulit ni. Muka pun tak ada. Kita tak ada. Cuci muka ni adalah basic yang saya pakai tu, yang macam herba, yang zero chemical, yang saya biasa. Saya tak ada langsung. Saya memang tipikal lelaki yang pakai sabun Lux. Itu pun macam seminggu sekali je. Kan mandi sekadar macam sabun, shampoo itu sajalah. Kalau dalam training saya sebut lelaki begini lelaki natural. Yang mana lebihan-lelehan shampoonya dibawa ke muka. Betul. Digosok ke badan. Lebih mudah. Ya. Kalau shampoo tu macam tu. ada kan, ada terus je. Sebab tapi melihat beliau memang nampak seperti itulah. Natural lah. Natural. Sabun. Tapi nak kata dari sudut itu begitulah. Sebab saya pernah pergi ke facial. Pernah dijemput daripada pihak, biasalah dia orang nak gunakan kita untuk promote orang. Saya pergi, tapi saya sakitkan muka saya. Sebab dia sedut, dia buat apa, rupanya kena buat banyak kali. Tapi yang sekali tu pun dah seksa. Mesti tengok bila orang selalu buat facial ke, dia buat laser pun, saya cakap sakit lah. Saya tak boleh bahagian muka, tak boleh kan. Bahagian lain tu kita bahas sikit. Kulit kan sensitif kan. Jadi yang bahagian kulit ni, itu pun sebab saya jerawat. Kadang-kadang saya ada naik jerawat apa semua kan. Tapi mungkin dah 34 macam ni, dia dah kurang baru sikit 34 lah. Untuk tahun 24 lah. Walaupun birthday saya bulan 11, lambat lagi kan. Jadi itu saya nak sebut pasal muka. Tapi saya nak cerita kat sini, ataupun Puan Mary boleh ceritakan, image kita ni perlu di-groom bermula bila? Okay. Kalau terlalu awal, nampak macam lain lebih pula. Kalau terlampau lewat, kau ni tak ada knowledge. So bila tu? Bila sebut grooming, what is your understanding? Jawab dulu. Kau English dah teruk. Saya kalau groom, kalau tajuk sebelum ni kita ada tu sexual grooming. Sexual grooming. Itu lain. Bukan. Kataan sama je groom. Sebab itu saya pun kalau dalam kelas saya jarang guna perkataan grooming tu. Dia connotation yang negatif ada pelbagai lah kan. As image consultant, saya pernah hadir conference, dan waktu tu saya baru bermula sebagai image consultant. I usually share this story with my students. So di dalam conference yang dihadiri oleh pelbagai orang peringkat international ni, adalah yang tanya saya, what kind of program do you do? Saya pun waktu tu, sebab dekat Malaysia kita selalu sebut grooming. Kan saya kata, grooming program. Dia pun jawab lepas tu, what kind of pet? Haiwan. Ya, pet grooming. Pet grooming pula. Yang berbulu segala yang berbulu lah. Bukan di grooming lah. Saya berbulu lah, ambil so pet lah. So masa tu Puan Mary jawab lah, pet apa? Tak, sebab saya waktu tu baru ada kesedaran. Serius. Jawab lah, human pet. Oh my god. So tak, waktu tu saya ada kesedaran, okay, after this I'm going to use the right words. Apa right word? Image enhancement. Image enhancement. Image improvement, image enhancement. Okay, lebih baik. Corporate image, professional image. Alright, dia macam tu. So soalan dia tadi apa? Bila ia patut bermula? Bila ia patut? Sekarang ni kita nak gunakan terma yang betul lah. Ya. Kan? Bila patut mula menjaga image? Kita dah mula lama dah sebenarnya. Contoh. Contoh. Penjagaan diri. Image ni penjagaan diri lah. Menjaga image, asas dia menjaga diri. Lepas tu menjaga penampilan, behavior, tata cara, tingkah laku, etiket apabila berurusan orang. So makin lama kita punya penguasaan image tu makin perlu, skill kita perlu lebih tinggi kerana kita mula berurusan dengan orang. Alright, handle difficult people, betul tak? Betul. So kita dah mula lama. Contohnya sabun mandi tu sejenis penjagaan image. Mandi pakai sabun tadi kan? Penjagaan. Shampoo rambut, potong kuku. So ramai orang bila sebut image, dia bayangkan benda yang sangat grand. Kena pakai suit, kena pakai tuxedo. Yes. Stiletto.
Kau tanya, aku yang percaya. Escobar Enterprise. Lain macam. Dia suka buat inside joke, Puan. Saya tak faham pun. Ya. So it's not dia cuci muka je kan. Penjagaan diri termasuk pemakanan yang baik. Itu semua penjagaan yang diri. masuk ke dalam badan kita. Exactly. So bangun awal, tidur awal, managing your stress. So itu penjagaan image. Image kalau dalam perunding image, cabang ilmunya ada 3. Okey, 3. Penampilan Penampilan luar maksudnya lah. pakaian. Okey. Ya, apa yang kita boleh physically nampak, gaya rambut, bulu hidung jangan bersambung dengan misai. Jangan dibayangkan. Min, sedang apa? Tengok bulu hidung ke? Dompet jatuh. Aku ingat tengok bulu hidung. Contoh kan. So all of this adalah penampilan. Bukan pakaian saja. Kalau perempuan mungkin topiknya lebih kita panggil terperinci. Dia nak tahu tudung apa sesuai dengan tona warna kulit. Itulah kelas paling laku saya sepanjang tahun. Dah 15 tahun masuk tahun ni saya jadi perunding image. Masih lagi ramai yang tanya warna yang sesuai. tudung apa yang sesuai. Padahal kat rumah tu dalam wardrobe tu penuh dah macam-macam warna. Jangan luar perasaan. Aku faham. Baju kurung, baju Melayu saya nak sama dengan kakak satu family. Barulah saya tahu pada waktu tu merah pun banyak ya. Merah, biru banyak. So bright red, muted red, Saya tahu biru UMNO, biru keadilan. senang. Biru tikor, itulah. Oh, wow. Biru perikatan juga. Dia yang biru-biru politik je kita nampak. Biru apa lagi? Okay, Biru karakter. Dah, sabar. Itu penampilan. Yang pertama. Yang kedua. The A part. So kita panggil dia ABC ya. A is appearance. Penampilan. Appearance. B adalah behavior. Perangai, tingkah laku. Behavior. Ya. Sudah tentu manusia ada perangai berbeza dengan orang yang berbeza. Semestinya. Ya. Dan ini kita tak boleh katakan dia berpura-pura. Kita dengan adik-beradik mungkin ketawa kita cara lain. Betul. Ya. Cuba jumpa dengan klien yang bayar kita punya training 3 hari 2 malam. Ya tuan. Itulah mestilah lain. Apakah itu? How to carry yourself. Betul tak? Cara kita bawa diri kita. Kalau kita ketawa dengan cara yang sama. Itu bukan fake. No, it's not fake. Yes. It's adaptability. Wow. Yes. Lagi sini apa? Adaptability. Wow. Okay. Lulus. Okay. Dia memang suruh orang sebut je, dia sendiri tak sebut. Itu kaedah behavior. Dia tolak sebelum kita kena. So behavior juga disebut manners lah. Manners. Bila kita makan, where is your fork, where is your spoon? If you have soalan. Kita pula tanya dengan boleh. Biasa kalau breakfast dekat hotel, Okay. ya, kan dapat ban bulat tu kan. Betul. Kat kaunter roti ada ban yang bulat. Ya, yang segi 4 kita panggil toast. Yang tadi latihan tu. Dia toasted. Toasted. Tak sama. So ban yang betul. how do you eat the bun? Saya potong tengah. Okay, burger Malaysia. Burger Malaysia. Yes, okay. Amin. Saya kalau memang pakai tangan cubit je lah. Ya, betul. Yes, you are right. So, kalau kita tak diajar kadang-kadang, okay, dia tidak salah. Tapi imagine if you with someone, you cut it like that, potong macam dengan segala sebut-sebut roti tu jatuh ke bawah bersepak. It will not going to be nice. Salah lah dia buat. Kurang betul. Patutlah hotel tak jemput dia. Adaptability. Exactly. Betul kan? Dengan cara kita mencubit roti kita tersebut. cubit dalam saiz yang mana kita boleh suap terus masuk dalam mulut. Dia cubit, dia nyicah. Dia macam ban yang dekat dalam kapal terbang tu, dalam flight yang kita selalu dapat tu. Flight mana tu begitu? Dia kalau biasa di Emirates. Emirates lah. Minimum lah. Minimum lah. Macam ni. Asia. Minta maaf Asia. Sokong Asia. Okay, and then B. Okay, that's B. And then last but not least adalah communication. Communication. Muka dah cantik. Yes, ABC. Kalau muka dah cantik, baju dah cantik, lawa dah. But the way the communicate tu tidak professional, tak elegan, tak karismatik. Message tak sampai. Ya, sebab tu saya antara perkara yang saya elak untuk tengok, kadang-kadang kita tengok certain movie that have bad languages, it can influence to me lah personally. I really pick what kind of movie saya tengok sebab saya percaya yang bahasa tu beri pengaruh emosi. Okay. Correct. So satu communication, cara berkomunikasi. What is different with communication and behavior? Is it tak sama. Communication, the words that you use. Dia lebih pada word. Exactly. Behavior lebih. Yes, lisan. Lisan. Lisan, tulisan pun sama. Exactly. Yes. Wow. Sikit lagi. Nak certified. Saya pernah ikut satu latihan protokol makan dengan
Tuan Sufian Abdul Rahman. Tuan Sufian ni dia pegawai istana. Benar. Jadi suatu saya di Yadim dulu sebagai pegawai fellow dakwah, kita ada satu latihan untuk bagaimana untuk makan makan secara protokol lah. Mana start daripada starter sampailah habis. Ya, appetizer sampai saya ingat benda tu masa saya pergi, saya kadang macam tak apalah, itu sekadar nak makan je. Benar. Tapi bila saya kita dah masuk dalam dah jadi selebriti lah. Bidang ini dah jadi selebriti lah kot. Tak adalah selebriti sangat. Jadi selebriti ni bila kita dijemput oleh menteri, dijemput oleh pengarah-pengarah. Pernah saya berprogram dengan Duli Yang Mulia Sultan pun ada. Benar. Jadi benda tu memang kena. Bila orang lain pandai, kita tak pandai, kita rasa macam pelik tau. Jadi kita tak boleh macam alah korang ni barat. Dia menunjukkan bahawa kita sangat rendah dan sangat mana kita bawa image kita sebagai pendakwah, agama, selebriti agama, tapi kau tak ada knowledge untuk berhadapan. Jadi benda tu sangat berat. Betul. So sebenarnya Mat, kalau orang anggap kita panggil apa dari sudut makanan, etiquette. Dining etiquette. Kita anggap benda tu ini bukan sunnah, bukan apa, tidak. Sebab itu cara macam mana Nabi pun, kalau Nabi pergi jumpa dengan gubernur baju merah, ini baju lain, mana perubahan adaptability. Yang gelak je. Okey. Jadi mana kata benda ni penting lah kan. Benda ni penting. Jadi saya setuju. Sebab kalau tak belajar benda tu Mat, pisang Mat. Kan mana nak letak sudu, nak pakai mangkuk apa. Sudu kat depan tu macam-macam. Kalau tak nak makan, dah salah juga. Betul. Tidak menghormati majlis. Betul tak? Ada peserta saya tak nak belajar ni puan. Saya berapa kali je setahun makan benda-benda penting ni kan, dining ni. Saya cakap senang saja. Saya kata sebab hanya sekali setahun itulah dia kena betul. Setuju. Alright. Mak pernah ada pengalaman Mat? Apa dia? Pergi makan-makan macam saya ni pengalaman saya pastilah kita pun pernah dipanggil oleh istana kan untuk makan sekali. Tapi saya pernah bawa adik saya masuk ni, cerita kesian kat adik saya kan, bawa makan tempat yang pengalaman lah, bukan cerita pernah tak pernah ni pengalaman macam mana tu. Adik saya tak pandai. Ayam tu hidup balik kan. Makan tu lompat balik. Saya kata alamak, ayam hidup balik. Kita cuba budung gelak lah. Tapi kita kata itulah penting. Kalau tengkuk ayam tu tak payah potong lah Mat. Hidup lah. Tengkuk ayam tu tak isi kat situ. Pergilah ke tempat lain. Baik. Menarik. Saya pun pening macam topik ni, macam nonton tengok image ni, sebenarnya benda ni memang syok untuk kita bincangkan. Baik, sekarang ni kita nak fokus kepada kami lah. Khusus kalau yang menonton ni macam-macam jenis golongan. Kami contoh ustaz ni dia tak kisahlah. Kalau pergi ceramah ke apa, kurta, baju Melayu. Ada sebahagian yang kadang-kadang memilih. Macam saya pun kadang-kadang, saya kalau macam tempat korporat tu, saya try lah pakai blazer, pakai suit macam smart sikit kan. Tapi saya dapat rasa kan, dia punya penerimaan ni lain-lain. Kalau pakai kurta ni lain sikit, kalau sini lain sikit. Setiap pemilihan pakaian ni memang dia akan mempengaruhi orang pada kita ke? It's your message. So saya selalu bagi tahu, how we dress ourselves adalah kita beri signal kepada orang how you want them to, macam mana saya nak respond kepada saya. So I'm sending you a message right now. So hari ini saya baru balik dari kendalikan program dengan kategori mereka yang pegawai tentera yang atasan-atasannya. These are higher rank military officer. Ini semua yang jenis. Ya. Najihah tadi PA saya, dia nak tangkap gambar pun dia berdebar. Apa dia? Takut kena pumping ke? Tak, dia nak tangkap gambar dengan lieutenant tu. Ini kategori Laksamana. Atas lagi. Komandan Laksana. Saya sepatutnya bawa dua orang ni. Saya takut Laksa Penang je. Laksam. Saya cuba masuk di situ ya. Rasa gagal betul. Tapi itulah dia. Whatever you wear. So bila kita berpenampilan, saya akan take information. Saya akan dapatkan informasi siapa yang akan datang majlis itu, siapa paling tinggi, who are them, siapakah spouse dia. Buat study. Yes, buat study. So saya pernah kendali program di mana saya memang sejak daripada tahun 2016 saya conduct program untuk isteri menteri-menteri. Masya Allah. Apa nama dia punya kelompok ni? Apa ni? Ya lupa. Bakti ya. Ya Allah. Nama saya tunggu dia sebut. Saya tahu tapi saya tunggu. Saya sebut Prisma. Kedai mamak. Yes. So saya juga mengendalikan program image untuk pelbagai parti politik. Menarik. Yeah. I do. It's my job anyway. Just like a doctor, you don't pick, right? Betul. Whoever choose, kita pergi. Sebut je. Saya pernah pergi. Sampai ada orang cakap dengan saya, lalang lah you ni.
Now, I don't think that signify or says anything. It is his job. This is my duty. Betul lah. Right? This is what do. Ya, ada, memang ada. PT dia kan? Yes. Intan esok saya berangkat ke Intan Johor buat program untuk Intan Johor. So bila kita sebut pasal apa kita punya perbincangan ni tadi dah lupa. Pakaian ni adalah message kita. So you must know who are you meeting. So bila saya pergi contoh, saya akan kendali program, saya baru balik dari Sabah. Ini kategori kerani ke bawah. Sabah. So there's the right colour. Kita tak nak terlalu strict, tak nak juga terlalu santai, but we want to set example, jadikan diri kita contoh kepada dia. Right? Pada masa yang sama juga saya tak nak terlalu sloppy, messy. So that's why what you wear is a message to whoever you meet. Maksudnya macam ni lah, kita pergi ceramah kat pekerani, tiba-tiba kita pakai Gucci, Birkin yang diorang tak mampu pun. So dia kata kau boleh lah banyak duit kan. Ada satu zaman begitu. Ketika sebelum saya jadi peruni image, sudah ada pun peruni image di pasaran Malaysia. But ketika itu peruni image adalah golongan yang elite. So these are the people yang mana memang ada background, kita panggil kebangsawanan. Yes, the father, the grandfather is somebody. All rich. Very. So ketika saya masuk bidang, saya ingat lagi di awal ada orang bagi tahu saya, you siapa nak jadi perunding image? You are not. Saya orang kampung. My mom is just a housewife. My father is kerja-kerja kampung biasa je, ada workshop kereta yang kecil. Saya came all the way from Sarawak. So I'm not local here, right? But I say this is Malaysia anyway. What's wrong with Malaysia? And then saya ingat lagi orang bagi tahu saya, you don't have the perfect body that image consultant usually have. Tall, slim, bekas pramugari, celebrity, keluar TV. I did not have all that when I started. So I went, bila saya bermula 14-15 years ago, Masya Allah, somebody said that to me. Tetapi waktu tu saya ada satu je. This is my actually message juga kepada sesiapa yang nak inspire to be image consultant. Everyone has their own crowd. Right? Mungkin bukan crowd saya pun yang atas-atas level-level, but I know that bila saya diundang, kerani, I can relate to them because what I wear, apa yang saya pakai, mungkin saya beli barang di drugstore. They are wearing something daripada drugstore. Dia beli yang affordable. Then we speak the same language. So lebih mudah untuk dia mencontohi orang yang tidak jauh lebih kan. Lebih masuk. Adaptability. Exactly. Menarik. So I remember those words coming from people yang said that, siapa nak dengar you? You siapa? You not celebrity. You bukan pramugari. Kan? You siapa? But I didn't take that in a negative way. Bagi saya adalah tak semua faham dan tak semua perlu faham. Betul lah. That's why. Anyway, we don't have to convince everyone. Sebab bagi saya menjaga image ni nak nampak kita berkualiti bukan pada mahalnya apa yang kita ada, harga pakaian kita tapi cara penyusunan, cara kita strukturkan pakaian kita, kurta kita. Macam saya kan, ustaz ni kan, saya cakap betul lah. Saya tengok perbandingan. Ada orang yang dia saya nak tanya juga. Ada orang dia bukan selebriti, orang biasa, tapi dia struggle nak tunjuk ke orang yang dia berduit. Dia akan beli barang-barang yang original semua, tapi orang tak notice. Dia pakai tu macam barang pasar malam. Tapi contoh barang saya, contohlah saya cakap jam saya contoh. Saya beli pasar malam je. Orang kata, originalnya, mahalnya. Saya beli dompet ke apa kan. Orang kata, ni original apa semua. Padahal kita beli pasar malam je. Dia nampak macam orang mesti nak kena tengok dekat kalau selebriti mesti barang mahal. Tak. Don't define yourself with brand. Don't define yourself with price. Sebab bagi saya, if you have satu cara, if kita can carry yourself, kalau kita boleh pandai bawa diri kita dengan baik, yang murah boleh nampak mahal. Tapi kalau kita tak pandai bawa diri kita dengan baik, yang mahal nampak murah. We struggle to do that. Sebab tu ada netizen mengatakan, saya tengok kat banyak-banyak tempat, kau boleh jadi kaya, you can be rich, but you can't buy a class. You can't buy, Macam Rahmat ni duit dia banyak. Tapi tak boleh beli tapi class. dia tak menggunakan duit itu untuk image dia. Untuk kasut dia. Saya cakap tukarlah kasut tukarlah. Lepas kena syarah barulah dipakai capal dengan Muda Ashraf. Itu banyak cerita dia nak cerita ni. Duit dia banyak berjuta cerita dia. Tapi alamak, saya takut. Kan contoh kan. Jual agama betul. Dia ada komen gitu. Dah sabar. Tapi nak kata ada orang macam tu. Kan? Ada orang duit banyak tapi dia kata pada segi image ni apa yang dia selesa. Bukanlah tak perlu yang mahal. Dalam image, I think if you said that about
our Tuan Rahmat dekat sini. Meaning that personality tuan berkemungkinan besar adalah tadi personality ni dalam image ni ada 4. Okay. So you could be a person who is natural. Natural ni dia don't spend Dia much. natural, betul. Dia tak keluar duit banyak. Sekejap. Berapa tadi personality? Ada 4. 4? Ya. Oh tadi ABC lain pula ABC Tadi tu lain. Okay. ABC tu adalah pecahan ilmu image. Ilmu image. Lepas tu Sekarang bila kita pergi pada appearance appearance sahaja. Appearance tu behaviour lah tak? Bukan. Belum. Sorry. Yang sebut tadi natural, maksudnya dia tak perlukan apa, dia natural. Tetapi kepuasan ni pada bahagian lain lah. Okay. Yes. Tadi pun apa ada 4 tadi? Ada natural. 4. Apa 4 tu? Natural, okay, right. This is personality dalam image. Personality image. Bila sebut personality, maksudnya adalah seseorang tu dia akan ada karakter tertentu. Macam saya dilahirkan kembar, saya dan kembar saya lain personality. Ada kembar? Kembar pula. Kembar pun boleh. Kembar. Terkejut. Ya. I am born twin. Ya, saya ada adik kembar 5 minit lepas saya dilahirkan. Of course lah kembar lah kan. Ya, saya lebih cantik dan kenyataan berani. Ya, kan? Walaupun sama je kan. Sama je. Tetapi personality kami berbeza. She like something a bit more simpler. Saya more polish. Saya suka benda yang colour yang I don't like dull soft colour. Saya suka colour yang a bit more darker, strong. Ya. So itu kita panggil personality. So bila kita nak bantu seseorang tambah baik image dia, saya akan bermula dengan kenal di mana dia berada sekarang. Okay. So kita panggil dia personality. So katakanlah dia seorang yang simple. Natural tadi orang yang simple, straightforward, sukakan benda yang comfortable. Katakanlah begitu. Kalau kita tak faham personality dia, when you want to help them, image consultant nak bantu dia tambah baik image dia, jadikan dia contoh sahaja. Jadikan dia macam personality orang lain. A bit more dramatic. Tak sesuai. Dia takkan bertahan lama. Dan akhirnya dia serabut. Putus akhirnya asa. Dia tak nak buat. Dia rasa benda ni complicated. So we start from understanding personality. So personality asasnya ada 4. Baik. We have natural. Baik. We have romantic. Wow. We have classic. We have dramatic. Oh, dramatik kalau saya boleh sebut Aina Abdul. Exactly. Yes. Kalau the way they dress Datuk Vida. Yes. Usually orang yang dramatik bukan mempunyai karakter, cara bercakap pun dramatik juga. Yeah, the way they carry themselves. Exactly. Okay, natural. Contoh tadi apa lagi? Romantic orang yang pandai bergaya. Kalau di kalangan image consultant, anak murid saya Amin Idris lah. Oh, Amin Idris romantik. Amin Idris romantik. Kesemuanya terjaga, minyak rambut dia rapi, sikat tepi belakang depan. Kalau dia dengar ni habis lagi. Kalau garisan tu memang highway lah. Yes. Dia memang betul-betul jaga diri dia. So kalau dia romantik. Anak murid Pameri. Satu batch pertama sama dengan Heliza Helmi. Dia take CPIC lah. Dia ambil CPIC dengan Pameri. Betul. Jadi Amin Idris masih meneruskan saya nampak. Tapi Heliza dia tak teruskan dalam. Of course lah. Some people take it untuk added value kan. Added value ya. Betul. Some people bukan dia nak masuk journey industri tu, dia added value so that untuk industri kerjaya dia lebih bagus. Romantic tadi satu lagi. Classic. Classic people rapi, sophisticated. Selalunya kita nampak orang yang kerja corporate adalah classic. Yang you know put item together, suit, tie, trouser. Kalau saya rasa lah Tun Razak lah. Tun Razak saya nampak gambar dia lawa, cantik sangat. Yes, exactly. Saya kau tak bagi saya kelas ni orang kerajaan lah. Orang kerja kerajaan lah. Dia ada pakaian-pakaian. Dia suka jenis pakaian dia gitu, seluar dia gitu. I wouldn't say 60% kerajaan saya jumpa adalah natural. Natural. Dia pakai kemeja. Tak semestinya memakai kemeja akan menjadikan seorang tu klasik. Cara dia bawa pakai kemeja tu juga. Klasik. Okay. Dia I would say dia romantic. Romantic. Dia romantic means fashionable. Fashionable. Saya masih tak kira lagi. Dia fashionable. Dia fashionable. Kalau nak tahu masuk khusus. Okay. Kita buka sekarang sale kita 6999. Buy now. Tolong. Okay. Sekarang ni kalau kita nak faham lagi berlanjut, nak tahu diri kita ni romantik ke, dramatik ke, klasik ke, apa lagi tik? Natural, dramatik, romantik, klasik. Kita kena masuk khusus. Bila dah khusus ni tak ada ni product placement tak yang kita tanya. Tak ada. We have actually online courses. Siapa-siapa yang berminat online courses lah. Kalau saya selalu buat program untuk corporate, so usually the company pays for the khusus. Untuk public yang nak berminat, then you can go to my social media. Biasanya bila kita ada kelas, kita akan umumkan, and I always make the class affordable. Okay, baik. Berkaitan dengan image lagi. Betul. Adakah masalah mental juga dia ada kaitan dengan image? Contoh, satu orang yang broken kerana keluarga dia,
Mungkin bercerai ataupun dia berpisah dengan mantan dia ke apa ke. Mantan kan. Bukan alumni mantan. Alumni ke mantan ke ex kan. Dia kalau alumni ni banyak sangat puan. Banyak sangat. Alumni ni kira ramai kan. Okay. Jadi kita nak tahu daripada contohlah dalam keadaan dia elok bertudung ataupun lelaki yang elok berjubah. Tiba-tiba hilang arah. Image dia hilang. Dan dia jadi lebih teruk dan dia kata itu selesa bagi dia. Kerana perubahan dari sudut pemikiran dia, mental dia. Jadi adakah image ni juga, maknanya setiap hari kita menjaga image umpama kita menjaga mental kita. Okay, right. Dan dia boleh hilang tiba-tiba. Okay, alright. So that question kind of going very very deep lah sikit lah ya. Kita panggil apakah punca lah ya. Faktor tu dia macam go deeper. Okay, when we say image, terjemahan kita kepada kita punya personality, what we like to do, how we wear things. So, itu image. Tapi bila kita sebut adakah mental illnesses boleh impact your image? I would say yes. Yes, betul kan? If you don't see it as important anymore, image tu akan terjadi. Dia tak wujud satu, it affect each other. Ada juga orang, mental state dia jadi lebih confident because dia jaga image dia. It vice versa, you see. So, some people, saya dapati because I do a lot of consultation, ada setengah orang tu dia tak pandai nak bawa diri dia tak tahu ni betul ke tak, hidup dalam keraguan lah. Betul ke kali ni, betul ke, okey ke badan saya ni. So after consultation saya bagi tahu dia, okay, very simple, just do this. Dia buat, lepas dia buat, dia bagi tu, puan, I feel more confident, this is me. So it's vice versa. So saya boleh mengatakan dia bukan satu entity, it's two different things here. So you have, if your mental health is affected, tidak menjadi pelik untuk your image is also affected. Setuju. Alright. So saya tak melihat dia image tu adalah mental health. Dia adalah penterjemahan saya sebagai perundi image lah ya. Because if you ask perhaps someone yang dalam bidang psychology, then the answer could be different. But I see this from perspective of dalam kemahiran saya. So tu memang tak pelik. And saya ada berjumpa dengan mereka yang mempunyai, kita panggil mental state yang agak terganggu. Yang mana dia tak lihat, dia dulu punyalah cantik, lawa, kemas, dia tak lihatlah benda tu penting. Yang peduli apalah dengan apa orang sepakai kan. So image dia terjejas. So in that state, of course, bukan perundi image yang perlu dijumpai dahululah. Perlu jumpa dulu. Kalaupun kita terima keadaan begini, saya boleh hanya bantu sebahagian kecil saja. Perhaps find out. Sebab tu kadang-kadang kenapa perlu perundi image ni dilatih, benda-benda macam ni jugalah. To know where is our boundaries. What we can help and what is beyond our boundaries lah. Faham? Okay, classic case saya. Classic cases. Minta maaf, ini soalan mungkin agak ofensif. Biasa orang cakap, perempuan bila dia jadi janda, dia akan melawar. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia melawar ataupun dia jadi lawa? Dia jadi lawa. Melawar, jadi lawa. Macam tu lah. Memang mana kata dipandang oleh orang. Satu pasal mental state, satu lagi keadaan pada waktu tu. Bila janda, dia mula tenang dan dia mula ada masa melawar macam tu. Situasi ni betul ke ataupun puan rasa ada kaitan keadaan tu? It's quite something quite general untuk dicakap begitulah kan. Tapi kalau saya tak guna perkataan janda itu, let's just say someone who put time for themselves, dia akan, of course, akan kelihatan lebih baik. Memberikan masa. Memberikan masa untuk diri dia, menjaga diri dia. Menjaga image dia perlukan masa. Itu undeniable. I always say this. Ada 3 benda yang diperlukan untuk orang tu mula menjaga image dia. 3 benda. If you talk to individual. Nombor 1 adalah dia kena wujudkan masa itu. Wujudkan, cari masa. Mungkin dia pergi ambil kelas Puan Mary 10 kali. Tu yang 14 tahun 15 tahun masih tanya tudung yang sesuai tu kan. Then I believe that dia dah ada knowledge. Faham? Tapi dia tak letakkan masa dia. So satu tu kita kena ada masa. Kedua tu knowledge lah, skill, kemahiran. Ilmu dan diterjemahkan dalam bentuk kemahiran. Contohlah, belajar cara pilih, dah belajar dah, knowledge dia ada. Tetapi dia tak put into practice, masa dia tak diletakkan, so still sia-sia. Satu lagi, of course, tidak dinafikan dia memerlukan cost. Fulus. Tetapi bila sebut cost, very subjective. Macam kita sebut tadi lah, let's not talk about the brand because it's your choice. Betul, someone can look good if the skill dia letakkan. So 3 benda ni. So masuk kembali pada soalan tuan tadi. So when someone has their time for themselves, anak dia mungkin giliran duda dia yang jaga. Menarik. Kan, betul tak? Betul. Alright. And the money now
dia ada decision making. She can decide Yeah. apa untuk dia buat. So the money ada, masa ada. Dia memang dah pandai pun sebelum dia menjadi janda itu tadi, dia ada knowledge dia pun. Dan sekarang tak susah cari knowledge. Yeah. You can just turn on YouTube, you can learn something. Of course, sesiapa pun bila Akan lengkap improve. 3 ni, InsyaAllah Dia akan improve. enhance. Baik, Puan Mary. Menarik tadi tu. Cuma saya nak pergi ke arah golongan wanita yang dia ingat untuk cantik ni dia perlu ada kos bulanan, pedicure, medicure, kuku apa semua tu, massage. Oh, wow. So dalam sebulan tu kos massage macam 200-300. Kuku ni dah lebih kurang dalam 500-600. Kena kawan dengan saya lah. Facial pula Mahal betul. berapa pula lagi. Jadi dia ada kos. Contoh. Ya, aku tak boleh lah kahwin dengan dia. Contoh lah lelaki kan. Sebab apa? Dia punya maintenance tinggi. High maintenance. High maintenance. Saya dulu tak faham high maintenance ni apa. High maintenance saya ingat wang hantaran tinggi. Tapi rupanya on track tu macam Rahmat nanti esok-esok bila dia kahwin betul kan. Esok-esok kan. Dah banyak esok dah. So setiap waktu tu, setiap bulanan tu ada kos tertentu. Yalah. Jadi kita nak menjernihkan keadaan ni. Tak salah you nak cantik, nak apa kan. Cuma sekarang ni umpama Rahmat dia nak cari wanita yang macam mana, dia tetap cantik, tetap menjaga, tetapi pada kos yang minimum. Okay. Kau punya soalan nama aku kena Okay, like I always believe, saya percaya yang you have to set priority. Right, set priority. Sebelum kita letakkan apa yang nak dibuat, budget datang dulu. So macam saya akan tanya klien saya, how much budget you want to allocate? So if you have 100, let's work with 100. Oh, nice. That's the first thing. So let's just say Scrub semua tu 100. Habis Massage kau 199 sekarang package. Masya Allah. 165. Awak begitu mahir benda ni. Dah suami tu belajar lah masak. Saya belajar sebab saya tengok macam agam tu macam buat saya nak ni. Tak boleh tahankan diri. So meaning the budget should come first. Okay. Now terus terang saya the way I work, saya dengan suami saya selalu bagi tahu kat dia, you know, I earn what I earn, betul tak? But he's a man, a very gentleman. So dia akan bagi tahu kalau saya belanja apa-apa, dia akan bagi tahu berapa tadi letak just let me know berapa you nak I bring in semula kan. But there are things that I believe that within his capacity. I know what is his capacity. There are things that if I want it more than that, I'll work for it. Okay, so this thing saya rasakan kalau suami ada yang menonton, this thing adalah satu benda yang menjaga mental health isteri juga. Betul. Talk about it. Betul. Talk about it. Okay, like there are priority in life. Ada satu barang-barang kebersihan dahulu. Sabun. Okay, barang kebersihan. Baik. Asas dia adalah barang kebersihan. Shampoo, conditioner, pencuci muka. You know, these are barang kebersihan. And I can seriously guarantee you can get that under 100. Okay. And 100 tu boleh pakai 2 bulan. Okay. Takkannya 4 hari dia habis. Betul. Yeah. So melainkan kau togok. Yeah. And then now you can buy things online which much cheaper price as well. Kalau pandai cari, so that's another skill. Selalunya itulah dia wanita yang masuk kelas ni kadang-kadang puan cadangkan sebab dia tak ada skill mencari. So kita lah bagi tahu dia, you go get this, you go get this. You know, my tudung 10 ringgit. Yeah, it's how you style themselves lah. Okay. So that's one thing. Of course ada benda kita kena invest. Saya percaya pada benda tu. Contoh bagi saya kasut kena invest. Setuju. Because saya panggil dia cost per wear. So kita tak perlu ada 70 kasut. Nah, mungkin ada wanita yang mendengar dengan I am against idea of walk-in closet. Kalau orang wanita ni kan dia ada satu impian, kalau ada rumah saya dah masuk ada satu bilik yang letak handbag, kasut, baju bertingkat-tingkat, walk-in je lah. Saya kata bilik itu tidak berguna. Now you want functional wardrobe, not display wardrobe. So you don't have to have too much to be function in life. So itu letak kos dulu. Kemudian think about how much. Okay, so some of the effort datang daripada suami lah. Ada yang of course lah. Suami kena terlibat lah. Betul lah tu, nak isteri cantik suami mestilah kena melaburan. Lain macam. Betul, dia dah banyak study. Ilmu je, praktikal tak ada. Dia banyak study. Okay, so kebersihan diri dulu. Selepas kebersihan diri, shampoo. Kebersihan ni asas paling asas. So macam kuku semua tu, itu kecantikan. So kalau potong kuku tu, belilah pemotong kuku yang elok, boleh pakai 5 tahun. Janganlah lepas 2 bulan dia tumpul lah. Tu adalah, itulah benda yang kena invest dulu. But there are certain thing kita invest, dia pakai lama kan. Betul. So these are the things lah. So kemudian kedua adalah kecantikan. Adakah kita boleh buat sendiri atau kita ni dalam keadaan yang memang perlu pergi facial?
Right? Kalau perlu boleh buat sendiri, macam mana nak buat sendiri? So buat sendiri, contoh cuci muka. Kalau untuk saya sendiri pun saya rasa dah 2 tahun dah tak pergi facial. 2 tahun I can do it myself. Not everyone memerlukannya. Pertama tu di kebersihan, kedua kecantikan. Yang mahal sikit ni kat kecantikan lah. Okay. Lahir sekali adalah kelengkapan. Beza kelengkapan. Lain. Kelengkapan saya definisikan dia sebagai handbag, barang kemas ni dia additional jewellery yang mencantikkan. Of course. Bracelet ni perempuan kan kita cakapkan. Janganlah biarkan dia kosong sangat. Yalah, betul. Dia sebenarnya apa yang kita rasa mengikut bajet kita dah apa yang kita selesa. Dan kita pula jangan bertanya dekat dia ni brand apa. Cukup lah tanya nak brand. No. Dah nampak cantik puji. Elok. Cukup kan. Ini pandangan lah. Saya suka. Supaya saya nampak macam terseksa. Tak supaya bila kita didik mentaliti masyarakat supaya tak melihat kepada taraf semata-mata kan. Dia dah biasa duduk dengan orang yang ada-ada, cerita pasal brand semua. Jadi bila orang dah cantik, dah elok, dia menjatuhkan confidence level orang lain. So itu antara behavior not a good behavior. Soalan. Okay. Cakap kat tangan lah. Baru macam anak murid. Biasa orang gunakan alasan yang saya rasa separuh masak lah, half truth, bila dia kata alah ni brand-brand tak penting. Tengok Mark Zuckerberg tak ada brand pun tapi pakai baju hitam. Dia kata baju hitam je. Tak ada pun baju warna lain. Ni semua ni bazir masa semua. Saya rasa kita patut komen pendapat begini. Macam mana? Okay. He's a billionaire, okay? Betul tak? He's a billionaire. Like ni cerita harta dunia lah kan. Kira duit orang ni memang seronok lah. He's a billionaire. If a billionaire spend, dia of course kita tak boleh bandingkan. Dia spend, I read an article that says Mark Zuckerberg punya t-shirt is around $200-300 satu. Alright? But if you compare to dia punya income, dia billionaire. $200, $300 designer t-shirt macam round neck grey yang biasa kita beli daripada Uptown je, nampak macam tu. But 200 from billion, memang macam kita beli kedai RM10 tu lah. Dia billionaire. Of course apa yang kita nampak tu bagi saya lah kan, saya suka tengok industri. So Mark Zuckerberg is in IT industry. So itulah appearance yang dia kena tunjuk. Tetapi he knows how to dress. Kebanyakan orang yang nampak santai, sempoi ni kan, macam ada peserta-peserta program saya ni, kalau saya jumpa dia kat luar dengan seluar jeans dia, dengan t-shirt, tak tahu pun ini pangkat Laksmana dah ni kan. So tapi bila dia diperlukan untuk berpakaian baik, itu paling penting. Judgement kita adalah when adaptability again, when you need to dress better, you dress better. On duty. On duty. Pergi jumpa king ke queen ke, you immediately nak dress up to certain level, correct? Dan saya ada saya punya pendapat berkaitan, jangan compare lah kita dengan Mark Zuckerberg. Sebab Mark Zuckerberg tu billionaire. Dia pakai apa pun orang tak respect. So kita memperbaiki penampilan kita untuk mencari orang punya respect pada kita. So itu tengok dia punya tujuan lah, maqasid dia. So maqasid. So yelah, betul lah, betul. Simple lah. Tapi janganlah gunakan orang lain untuk menjustifikasi kita punya kemalasan. Correct. True. Okay, Amin, ada soalan lain? Kalau tak ada saya ni, saya banyak soalan. Teruskan. Okay, Puan, bentuk muka petak macam saya ke Amin Bojo Sireh ke tak, saya tak tahu kan. Macam penting ke jab, penting untuk milih macam mata. Jab pula dikaitkan. Jab segitiga. Jab dengan piramid kata sebelah sama. Jab bergerak. Bentuk muka dia banyak. Okay, right. Tengok lain. Okay, I think it's good to answer kenapa kena tahu bentuk muka dulu. Trace kat atas paper, atas meja. Tak. Ya Allah, percaya. Macam mana? Macam mana cara dia? Okay, so the reason why untuk dalam situasi di mana ada keadaan memerlukan kita tahu bentuk muka kita, especially if you pakai spec, if you are using spectacle, supaya kita tak nampak spec tu out of place. Sama ada macam ni lah, kalau kita kenal bentuk badan sebab kita nak pakai baju dengan saiz yang betul, dengan potongan yang betul. Kenal bentuk muka untuk apa-apa yang dekat muka, cermin mata, songkok, kalau perempuan mungkin gaya solekan, anting-anting, subang. Wow, cuba komen macam mata besar kan masa saya. Sepatutnya kena kecil kan. If that is senyap lah dia. Bukan awak komen. Awak
senyap. Sorry. Awak yang di komen senyap. Dia juri. Dia komen. Itu identiti ke? Tak ada. Dia hilang. Spek yang sebenarnya hilang. Dia kalau muka besar kena kecil kan sebab kan. Okay, no. Jadi macam mana muka? Kau tak spek pasal muka. Okay, patah. Kau tak lah. Episod kaparam gitu. Macam mana Puan? Okay. Cimata tadi. Cimata. Okay, kita cerita cimata tuan di sini ke? Saya teruskan. Saya subjek. Dan dapat jangan hold terus. Jangan hold. Yes. Bring it on. Ada kali bahan. Bring it on. Macam cimata. Bolehkah tanggalkan songkok tu sekejap? Alah, tak sikat rambut. Tak sikat rambut. Okay, Pakai baik. tangan spek Boleh? Kita tengok spek. Okay. Alright. Okay. Buat penilaian ni. Okay. Yeah. You have full cheek. Tuan Full check. Yeah, Full yeah. check. This a chick. This a buntik. Full cheek maksudnya tembam pipi. No. Bukan. Tak semestinya. Dia Round. round. Okay, full cheek. Round. Full cheek. Macam ni? Okay. Okay, Full jap cheek ni. juga. Full cheek Yeah. juga. Full cheek juga. Contoh yang juga. bukan full cheek apa ya? Kalau yang sini kurus, Cengkong tu. cengkong, and then higher cheek. Cheekbone dia tinggi sikit. Tu high cheek. Yeah, high Itu cheek. jadi muka bujur lah. Bukan. Tak semesti. Tulang sini. Bukan. Okay, tak semesti. Okay. There Lepas tu? are only two face shape category secara umumnya perlu Okay. tahu. Ya, either sama ada tuan adalah seseorang yang mempunyai angular face shape. Angular ni rahang sisi dia nampak macam bentuk L, macam rahang kat sini ketara. So you don't have it. Ya. Faham. Tuan nampak Tapi ikut macam nampak ada. macam ada. Ya. Tengok sini. Ya. Ya. Rahang. Dia ni Okay. tak apa rahang ni. Untuk rahang. Untuk punya rahang. Tak, rahang ni ada function jugalah. Okay, kita nak mengenal bentuk dia. Kita Mengenal mula bentuk. dengan rahang dulu. Rahang, So okay. tuan ni rahang tak Tak ketara. ada. Tak ketara. So I can see you have the tak pernah lagi klien saya tunjuk tepi macam tu beria lah kan. Tahu nak. L shape. Okay, So L shape jawline meaning that you have angular face shape. Angular face. Muka bersegi, muka tak bersegi. Oh, not angular. Macam tu? Smooth. Dia mana ada Smooth muka jawline. bulat tak bulat kan? Okay. So Okay. dia punya kategori utama. Dia bergaduh dulu. Cuba dengar dekat aku. Yeah. Selepas daripada itu, then we go sub category. Ah. So if someone is smooth jawline, Okay. rahangnya licin, kita tak nampak rahang bersegi, berkemungkinan besar dia bulat, dia bujur. Kalau dia bulat maksudnya panjang lebar muka dia sama. Bulat sama, okey. Panjang, sorry, panjang, Aha. lebar sama. Okey, ni muka Jolo. Okey. Man on the run. Muka Jolo. But it's not wrong. It's not wrong. Yeah. He has round face. Okey. Yeah, selalu orang bagi contoh Selena Gomez. Asal tu kami bulat. Ya, muka Asal bulat. lain muka Selena Gomez dengan Jolo. Sebab tu peserta saya banyak perempuan kan. Selena Barulah Gomez. first time dalam hidup saya. Jolo. Yeah. Jolo. Dia bagi Selena contoh. Gomez. Yeah. I think you are a bit more oval. Tuan Oval. panjang. Okey. Yeah. Yang? Kalau mungkin saya dikaburi oleh janggut itulah kan. Oh, janggut memang membentuk muka juga kan? No. juga. Dia bukan tapi cara kita your facial hair ada setengah orang potong dengan gaya tertentu, betul tak? Why you are like that and why he's like that? Ya, macam Syahnas. Lain muka dia kalau tak ada janggut tu. Exactly. Kan? So Kau asal boleh tipu lagi? Sorry lah Puan, kami macam ni lah. And then Mudah tadi, terhibur, Mudah terhibur. Selena Gomez bulat. Bulat. Okay. And then And then bujur? kalau bujur. Bujur. Tuan dah bujur tetapi you are version bujur yang berisi. Bujur berisi. Okay, bujur kalau siapa? International artist yang biasa Puan International dengar. artist. Yang biasa Ramai. peserta sebut. Ramai. Kalau yang macam Jennifer bujur tadi, Lopez. Jelo. Macam yang muka bujur ni cium mata tadi. Kecil ke kena besar? Okay, okay, kalau bujur. So bujur ni kita panggil dia ideal face shape. So dia kebanyakannya dia boleh pakai. Ideal semua fashion. boleh. Tak kira. Yes. Ni orang panggil ni lah, apa yang Nani sebut tu, muka awam. Ini istilah baru Bang kena tahu. Apa? Dia kata muka awam ni maksudnya muka Sekarang lambak. Muka lambat tu apa? Dia kata muka. Masya Allah. Sekarang ni pula Ada muka swasta. Fatia Ada Latif. muka swasta. Fatia Latif pula muka bibi. Dia kata Kau
Tak buang lah betul. Ada muka bibik sekarang, muka swasta, muka bibik, muka awam. Dia sebut gitulah. Ini tak ada dalam ilmu CPIC, tak ada. Tak ada. Penuh image tak pernah belajar ni. Muka awam adalah muka yang mudah dijumpai. Muka lambat. Common face. Common face. Common face. Okay. Lepas tu tadi itu tadi angular. Okay. Angular macam tuan ni. So, saya tengah figure out dia macam special sikit lah. Special lah. Sebab mungkin ada lampu di tepi sana, dia memberikan bayang-bayang kan. Kadang special, kadang OKU. Dipotong tu. Marah orang itu OKU. Nanti ada I think you are a bit more square. 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 Yeah, square. Kalau square macam petak sikit. Yeah, betul. Yes, exactly. Yeah, you feel that, right? So square. And then gaya rambut yang bagus adalah gaya rambut yang meninggikan muka. Macam tu. So mesti ada yang depan tu kekal kan? Jambul lah. Ya, jambul tu kekal kan. Sebab nak memanjangkan muka. Exactly. Jambul ni berpagi tadi tau. Mantap. Dia dah hancur dah sebenarnya. Okay. Tapi tak tak nampak. Atau memakai songkok pun satu yang elongate, beri ilusi ketinggian. Kalau perempuan macam saya ni, kita pakai tudung ada macam ni lah. Kan some people tu ada kamera kan. Some people pakai tudung dia kelepek kan. Kelepek ada macam ni. Sebab muka saya kategori heavy ni, melebar. So saya nak create dia jadi panjang. Bermaksud muka petak dan muka bulat pun sama Ya, ke muka petak dia macam ni. Muka yang ideal biasanya muka tu akan kelihatan panjang. So most of the time kita tak nak muka yang nampak bulat. Orang tak akan suka, bukan? Baru saya faham kenapa bila muka saya disebut muka saya agak bujur kan, panjang. Bila saya pakai songkok yang lagi tinggi jadi hodoh sebab dia memanjangkan lagi. Ya, tu. Hodoh. Dia out of proportion. Dia macam tak seimbang macam nak jalan. Betul. Jadi kena pakai yang pendek sikit. Betul. Macam muka bila pakai jambul pun nampak kelainan sikit dengan songkok yang tinggi dan sebagainya. Sebab tuan dah ada ni, dia memanjangkan juga. Macam perempuan bila kita pakai tudung ke depan ni, dia create illusion of longer. Betul. Kalau macam orang yang muka bulat, bila ada janggut panjang sikit, kita tak nampak muka dia bulat. Exactly. Kan janggut dia tu memanjangkan. Exactly. Kita dapat belajar di situ dah. Cerdik lah sikit. Alhamdulillah. Ya, belum makan kismis kan? Saya tak tahu betul lah cerita pasal spek mata rambut tadi. Amin. Dua soalan terakhir. Awak satu, saya satu. Awak dulu. Kita dah ambil masa banyak. Sure. Sekarang ni bila kita bercakap pasal image, kita dah tahu kepentingan bahagian-bahagian image dan sebagainya lah. Dan Nabi pun sangat mementingkan image, kecantikan dan sebagainya. Cuma hari ni orang nak melihat kepada kursus image ni. Kan, wajib ke tak kena ambil? Maksudnya macam syarikat-syarikat kecil ni dia anggap tak apalah, kerani-kerani ni tak payah. Tapi kita dah sentuh tadi. Tapi keperluan. Sebab gaya bercakap, nak approach klien semua. Penting ke tidak untuk kita ada kursus image ni? On basic ke macam mana? Saya akan ambil skop kerja lah ya. Skop kerja, ya. Sekiranya skop kerja itu memerlukan pekerja itu, kaki tangan itu berjumpa dengan orang ramai. I would say yes. It should be made compulsory. Setuju. Sebabnya dia represent the company. Contoh kita pergi berurusan dengan counter kat depan tu, ataupun guard lah. Guard tu yang orang pertama yang kita jumpa dekat corporate company. Katalah pun guard itu bukanlah, sometimes they're not local people, right? But if they are being trained really well, kalau dia dilatih dengan baik. So this guard saya pernah ada pengalaman lah, guard yang sangat cekap. Waktu tu hujan, lepas habis saya meeting, saya menunggu hujan reda. So datanglah guard yang tadi, dia bagi tahu kat saya, ma'am, let me bring an umbrella and send you to your car. Waktu tu car saya dekat open area lah. So saya rasa dia tak perlu pun buat benda tu. He's a guard. But waktu itu saya fikir apa tahu, saya tak jumpa CEO company pun tak apa. The guard already create first impression sangat bagus saya terhadap syarikat itu. So if you are in a business yang mana memerlukan anda menjaga reputasi seawal pintu masuk, train your people. Train your people. Dan benda macam ni, image ni bukan kena tiap-tiap tahun train. Betul. I would say that once in a lifetime kena train. Dan saya sampai sekarang saya suka sebut benda ni. Berbeza bila kita pergi beli kain di Kamdar dahulu. Saya rasa well trained lah dia punya pekerja. Sebab saya lahir dengan Kamdar. Dengan cara bercakap, dengan cara dia address kita, dengan cara dia faham ekonomi keluarga kita. Bila mak cakap tu, mak tak malu nak cakap. Ataupun bila tengah bajet banyak, dia pandai. Kamdar, walaupun Kamdar sekarang dah tak ada, saya kata diorang train diorang punya you have customer. the memory. Kita ada memory. Sebab saya ingat lagi mak saya malu nak cakap, kata macam bajet tak besar sangat. Okey puan, macam mana kalau satu pasang tu dalam berapa?
Dia tanya. Lepas tu orang kata okay, satu pasang very good macam ni. customer service. Wah, saya kata kamu dah bagus. Dan bila saya ingat lagi bila ekonomi, sebab family saya business kan, dalam keadaan ekonomi baik, mak saya kata okay, kali ni nak macam ni berapa ratus. Okay, kalau macam tu kita pergi kepada jenama ini. Bagus kamu dah. Saya masih ada memori tu ni. Saya ingat itulah customer service. Exactly. Baik, alhamdulillah. Kau jangan, aku soalan. Saya pergi kepada baju Amin kan. Garisan ke bawah, saya rasa dia akan membuat satu panggil tadi ilusi. Boleh puan ceritakan? Tuan Amin tak memerlukannya sebab ilusi dia kurus. itu. He's already. But perhaps you are wearing it because you want to create effect tinggi lah kot. Efek tinggi. Maksudnya garis lurus ni bukan saja kurus. Alright. Tinggi. Okay. There's one thing about garisan pada pakaian. Okay. Our eye movement, gerak mata kita ni, dia ada dua movement yang semula jadi untuk bola mata kita. So that's why bila study image ni, dia bukan study image sahaja tau. So saya mempunyai 5 different certification, international certification in image. So colour, man style, all this fabric, benda-benda macam ni kita belajar. The thing that I realise semakin mendalam saya belajar, adalah dia sebenarnya membawa kita, bila kita tahu banyak, kita boleh pilih di mana untuk bersederhana. Menarik. Bukan untuk berlebihan. Okay. Yes. Itu realization that I had when I learn so much. So macam mana cara yang supaya kita tak lebih-lebih, supaya kita tak terlalu kurang. Alright. So the line that you have just now, dia ada impact in visual. Bola mata manusia ni dia move left to right. Itu normal untuk mata kita. And up and down. Okay. So when we see something up and down, impact dia adalah ketinggian. Pandang atas, up and down. sisi. Pandang ketinggian. So kita punya feeling, our brain, dia ada effect, visual impact dia ketinggian. Satu lagi benda yang kalau kita tak fokus ke kiri ke kanan, kita just up and down, kita ada effect yang benda tu mengecil. So your movement is going there. So you feeling ni mengecil, kurus. Alright. Kalau kiri ke kanan, kalau orang tu sangat kurus, usually I ask them to wear something a bit more, kita panggil horizontal line yang melintang. Sebab your mata see left and right. Dia adalah widening left and right. Okay. But dia ada satu garisan yang saya panggil garisan yang lagi bagus untuk menguruskan badan. Garis apa tu? Diagonal. Menengah. Yes. So kalau lelaki pakai tie kan, dan sekira dia mempunyai cabaran di tengah badan. Faham? Middle section heavier lah. Image consultant, we are trained not to say certain words. Yang professional lah image consultant, I always say this to my student, sebab kita deal with different kind of people. Kita don't make jokes out of people's body. So kalau saya train contoh, imagine if you train somebody Isteri Menteri, you don't say so PERUT, Now I know this sound ridiculous to certain people. PERUT. Saya tak guna perkataan tu. Dia bukan body shaming, tapi orang akan take that word and then process it in different way. So saya akan kata middle section, bahagian tengah badan. Bahagian tengah badan sekiranya menonjol, lebih ketara. So kalau lelaki ketara, bahagian tengah badannya digalakkan pakai tali leher yang mana line dia, stripe dia menirong. So it's like, it's not melentang, dia bukan menegak, menirong. Dia macam ada melengkung dekat bawah tu kan. Bahagian tengah badan tu berisi, jadi melengkung, garis melerong tu membatalkan our eye movement. It's not left and right, it's not up and down. So it's going diagonal. Diagonal is odd movement, pergerakan yang janggal untuk mata. So ini adalah a bit of knowledge of fashion lah. Berkaitan garis, berkaitan bunga, insyaAllah lain kali. Dan paling penting adalah kepada siapa yang nak mendalami, tak boleh cukup dengan YouTube. Banyak tadi awak ada cakap juga tadi berkaitan dengan bunga kecil, bunga besar. Jadi semua tu memainkan peranan lah. Bunga Rafflesia besar tu. Tak sampai punchline saya. Tapi apa pun, terima kasih pada Puan Sari, sebab kita dapat basic kat sini pun. Pendengar-pendengar kita, penonton kita yang dengar dalam kereta ke, ataupun dekat Spotify ataupun dekat YouTube, dia akan dapat rasa sebenarnya kita nak hidupkan confident level kat semua orang. Betul. Kita semua cantik. Kita semua ada harga dan nilai yang tersendiri. Setuju. Jangan bila orang cakap kau ni tak adalah, kau ni tak handsome lah, kau ni bukan macam artis, jangan belagak acah-acah lah. Tak, semua kita ada kecantikan tu.
So tak payah yang mahal tadi kita sebut, tak payah yang mahal, tak payah eksklusif. Cukup dengan apa yang kita ada sikit-sikit tu, kita kumpul dengan bajet dan modal yang ada, kita puaskan hati kita dengan confident level yang kita ada. Setuju. Ada orang merasakan goreng pisang cantik, ada yang mengatakan bahawa kek pisang cantik, tapi semuanya lah pisang. Cuma bagaimana kita mempersembahkan pisang-pisang itu. So Amin pisang yang busuk dah rosak. Terima kasih semua. Sila tinggalkan komen. Kita insyaAllah walaupun YouTube kita sebenarnya kalah dengan YouTube Puan Mary kan, 300,000, tapi kita ada kita punya crowd sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Kasih nanti kita cuba buat collaborator lah. Bukan collaboration. Collaborator tu dia collaboration dengan Puan Mary dengan YouTube kita, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi. Teruskan berpakaian. Terima kasih banyak Puan Mary. Sama-sama.